Untuk 12.2, kita akan tengok pada punca-punca krisis air di Malaysia ataupun masalah-masalah air yang ada di Malaysia. Kita akan huraikan ataupun kita kenal pasti punca-punca krisis air yang ada di tempat kita. Okey, daripada gambar peta minda ni ada 6 punca-punca krisis air di Malaysia, tapi ingat tak semua enam krisis yang ditunjukkan depan awak ni ada di tempat kita. Okey, yang ni secara umum di Malaysia. Okey, yang pertama pembalakan. Yang kedua, pertambahan penduduk juga boleh menjadi punca kepada krisis air. Okay, yang ketiga ialah permintaan yang tinggi dalam sektor perindustrian. Okay, maksudnya bila banyak sektor perkilangan dibina, maka sumber air permintaannya semakin tinggi. Okay, yang keempat ialah fenomena cuaca seperti kemarau. Okay, yang kelima, pembuangan sampah dalam sungai, tasik. Okay, jadi air bersih tu kurang. Okay, dan yang terakhir, yang keenam ialah penggunaan racun serangga. Okay. Krisis air, okay, dia beritahu kat sini. Kalau awak tengok dalam gambar ni ada krisis air di Selangor. Ni contoh yang diberi, bekalan air bersih tergendala. Okay, jadi orang nak makan, nak minum, nak mandi, nak membasuh tu susahlah. Okay, jadi terpaksa ada tank ataupun lori air yang membekalkan air bersih kepada penduduk. Juga ada penyusutan aras air empangan bila berlaku proses kemarau yang panjang, panas sangat, maka air akan menyusut berkurang. Okay, dia kata kat sini Malaysia memang tidak terlepas daripada masalah air atau walaupun kita menerima hujan yang lebat sepanjang tahun. Okay, walaupun hujan yang lebat tapi air tu dia menyerapkan ke dalam tanah. Okay, jadi dia tak berada selamanya di atas permukaan. Okay, jadi masalah air ni ada. Walaupun air di Malaysia ni kira banyak Okey, krisis air ni maksud dia, okey, kalau periksa dia ada keluar apakah maksud krisis air. Okey, jadi ini jawapan dia, keadaan kekurangan sumber air yang boleh digunakan. Ni maksud dia. Dapat markah lah kalau jawab gini. Okey, biasanya 2 markah dibagi. Okey, contoh awak bagi, contohnya masalah kemarau. Okay, Malaysia pernah mengalami krisis air seperti yang berlaku di Kuala Lumpur dan Selangor. Okay, di Kuala Terengganu pun ada masalah air sekarang ni kan. Okay. Okay, seterusnya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya krisis air. Okay, faktor punca lah. Faktor ni sama je dengan punca. Faktor punca. Okay, faktor punca. Kalau kata dalam exam dia tanya punca, benda yang samalah. Bagi je isi yang sama. Yang tadilah, yang 6 tadi. Okey, kita tengok yang ni Okey, ni faktor yang pertama ataupun punca yang pertama daripada pembalakan ataupun penebangan hutan secara tidak terkawal. Secara tidak terkawal ni, secara tidak terkawal. Kalau terkawal boleh lagi, tak ada masalah lagi. Secara tidak terkawal ni maksudnya ada pembalak-pembalak yang haram, dia masuk, dia tebang hutan tidak mengikut spek yang telah diberikan oleh Jabatan Perhutanan. Maksudnya dia tebang lebih daripada sepatutnya lah. Dan jika dia ditangkap, dia akan dikenakan hukuman lah. Okey, ini kayu balak Okey. Hutan hujan, hutan seumpama span, dia kata span. Span, kenalkan span. SpongeBob tu. Okey, yang menyerap air hujan. Okey, air hujan akan disimpan dalam tanah sebagai air bawah tanah. Okey, dia akan masuk menyerap ke dalam tanah dan disimpan dalam tanah tu. Okey, bila hutan ditebang, air hujan tak akan dapat diserap. Tidak akan dapat diserap.
Okey, tetapi dia akan terus menghakis tanah dan bergerak sebagai air larian permukaan. Okey, maknanya sekarang ni kalau kata hutan ni tak ada, dia tak adalah akar-akar pokok ni. Lepas tu akar pokok tu tak boleh menghalang air tu daripada terus mengalir daripada atas ni. Okey, dia akan terus bergerak, dipanggil air larian permukaan. Berlari-lari di permukaan ni, permukaan bukit lah biasanya. Balak ni biasanya berada di bukit. Lepas tu dia akan turunlah daripada atas ni ke bawah. Sebab tu dipanggil air larian permukaan. Bila dia turun daripada atas ke bawah ni, dia membawa tanah daripada atas ke bawah, dan sebab tu dia panggil dia menghakis tanah. Okey, dia menghakis tanah, dia bawa sekali. Ejen dia air lah. Ejen hakisannya ialah air. Okey. Ini contoh dia bagi. Semasa ada pokok ni, hujan. Bila hujan, air turun ni, dia mungkin akan serap. Dia akan turun ke antara pokok ni, dekat bukit ni. Dia akan serap ke dalam tanah. Dia akan tersekat dengan batang pokok. Lepas tu ada akar-akar kan. Akar-akar pokok ni, dia menyerap ke dalam tanah ni. Jadi dia tak lajulah turun ke bawah ni. Okey, jadi pokok akan menjadi span untuk menyerap air hujan masuk ke dalam tanah. Lepas tu air hujan tadi menjadi air tadahan hujan. Sebab tu dipanggil bukit tu ialah kawasan tadahan hujan. Okey, sekiranya ada pokok lah. Sebab tadi pokok tu dia bertindak sebagai span. Okey, sekiranya pokok ni ditebang, okey, pokok dah tak ada dah, jadi dia tak boleh nak halang ni. Tak ada dah pokok sini ni yang 3 pohon tadi. Tak ada dah pokok ni, jadi dia tak boleh nak halang air tu terus bergerak daripada atas ke bawah. Jadi dia menjadi air larian permukaan. Berlari-lari di permukaan bukit sehinggalah ke bawah. Okey, jadi dia tak dapat serap. Bukan dia tak dapat serap, tapi tak sempat nak serap sebab dia tiada penghalang ni. Tiada penghalang pokok sini, tiada penghalang dah. Okey, dia ada penghalang. Sebab tadi dia ada sini kan, pokok sini pokok sini sekarang ni dia dah tak ada dah. Dah tebang dah. Tebang dah. Lama-lama pokok ni pun tak ada juga. Bila pokok ni tak ada, apa jadi? Maknanya air ni lagilah tidak akan tersekat di sini. Jadi menyebabkan air tu tak dapat meresap banyak ke dalam tanah. Ada juga yang meresap, tapi sikit. Dia cepat lagi daripada meresap. Jadi dia membawa tanah-tanah ni sebagai ejen hakisan turun ke bawah. Okey. Yang kedua, puncanya ialah fenomena cuaca. Fenomena cuaca seperti El Nino. El Nino ialah keadaan kemarau yang panjang, suhu yang tinggi, menyebabkan paras simpanan air empangan dan sungai merosot. Di empangan tu air disimpan. Air disimpan di empangan. Okey, air apa? Mungkin air sungai. Air yang diempangkan ataupun dihalang daripada keluar kan. Okey. Jadi bila ada kemarau yang panjang Kalau sehari dua tak ada masalah. Dia panjang 2-3 bulan, suhu tinggi. Okey, jadi air tu mula menyusut. Sebab tu dipanggil merosot. Merosot ni ialah keadaan yang teruk lah. Macam kesihatan. Merosot tu maksudnya sakit. Tapi kalau air kita tak panggil lah sakit. Okey, dia panggil merosot, teruk. Okey, pada tahun 2016 ni sejarah, okey, di Semenanjung Malaysia terdapat fenomena kemarau panjang yang telah berlaku. Okey, pada masa ni bukan sahaja cuaca kemarau. Sungai tu merosot. Macam binatang-binatang pun banyak yang mati. Okey. Lepas tu kalau manusia ni dia kadar dehidrasi dia tinggilah, kena minum air lebih. Okey. Ini memberi kesan kepada sumber air yang digunakan oleh pengguna sehingga menyebabkan catuan air. Okey, catuan air ni ialah guna air secara berpada-pada ataupun guna secara sikit-sikit.